Filem Tarung di Unforgiven ni adalah filem yang sebenarnya asalnya saya tak ada rasa nak tengok pun. Um, Sebab saya rasa macam uh, kita dah banyak buat filem action kan, dan bila dah terlalu banyak saya rasa macam benda tu dah jadi macam biasa. Saya takut filem ni akan jadi just another action film kan, fight fight. Sebenarnya bila kita dah ada peningkatan dari sudut buat action, filem action. Tapi bila part fight tu, kita selalunya sekarang ni bila dah rata-rata dah semua orang boleh buat scene fight yang bagus, lama-lama dia jadi generic, dia jadi bosan. Uh, saya suka sesuatu filem action yang ada drama dalam action dia. Drama dalam action ni susah sikit saya nak jelaskan. Tapi apa yang saya nak tu ada dalam filem Tarung ni. Itu yang saya macam okey. Mula-mula saya pergi pun sebab uh, family nak tengok wayang. Tak ada cerita apa cerita best sekarang. Anak saya pun cakap Tarung ni dia tengok macam okey, dia tengok trailer, dia kata macam okey, dia punya apa production value dia, visual dia. Okey, saya pun okeylah, jom pergi tengok. Dan start tengok je, saya cerita dia mungkin korang boleh tengok sinopsis lah. Dia just pasal gangster-gangster atau bapa apa paduka-paduka dipanggil, setiap macam ayahanda lah. Dia orang ni setiap berapa tahun lah, 2 tahun kot dia akan tukar ketua. Dalam ramai-ramai paduka dia, dia macam agung lah. Sultan-sultan, setiap sultan tu akan jadi agung untuk certain time. Certain period of time lah. Tak silap saya 2 tahun akan jadi paduka apa tak nama dia. So macam mana nak tentukan siapa yang layak jadi selepas ketua selepas 2 tahun tu? Diorang kena melalui tarung ni. Diorang kena hantar wakil untuk hantar petarung paling hebat dia, dan yang menang tarung tu akan naik lah. Okay, basically itu dia punya secara kasar dia. Tapi drama di sebalik uh, petarung-petarung ni, itu yang jadi best tu. Uh, drama dalam filem dan drama pertarungan tu berbeza lah. Saya bezakan. Okay, drama dia sendiri dari sudut skrip, konflik dia, uh, saya rasa best. Cerita ni dia cukup. Dia dia tak ada rasa macam uh, saya rasa okey, tak ada rasa kurang. Macam mana konflik tu berlaku dan dijelaskan sikit-sikit. Dia tak ada penjelasan yang terlalu uh, verbally pun. Dia just tunjuk daripada flashback sikit-sikit dan kita boleh agak apa yang berlaku antara diorang ni. Antara watak utama Hatta, watak Hatta dan watak Isa. Lakonan Mirul Aiman sebagai Hatta dan Eddie Ashraf sebagai Isa. So ada Ucop, Amir Ahnaf. Saya tahu diorang ni, cuma nama seorang diorang ni saya tak tahu siapa-siapa. Siapa yang Mirul, siapa yang Amir Ahnaf. Okay, so itu dia. Dan dia ada konflik Hatta, lakonan Amirul Aiman dengan Eddie Ashraf ni sebagai Isa. So itu dia punya core utama lah konflik cerita ni. Dan itulah drama di sebalik tu, saya rasa okey, best. Dan lakonan-lakonan lain, pelakon lain Zul Arifin, Bron Palare, Azira Syafinas, Sharifah Sharifah Sakinah. Okey, lakonan memang saya rasa mantap lah. Semua lakonan diorang bagi all out. Azwar Arifin sebagai ni lah paduka, sebagai ayahanda diorang ni, dengan Brown Palare, lakonan diorang memang uh, cuma tu ada cuma lah. Memang Mirul ni bagus, saya tengok dia punya lakonan bagus. Eddie Ashraf ni kita tahu dia berlakon daripada kecil kan. Dia memang kita tahulah kebolehan dia. Bagus dia dalam filem ni. Cuma ada certain part terlalu macam lakonan tu macam terlalu sangat, terlalu over the top sangat dan terlalu banyak tau. Itu sajalah masalah saya untuk filem ni. Saya tak ada masalah lain. Saya rasa dari sudut action selalu saya akan tengok pada camera work juga. Camera work, action, dia membantu tak nak enhance sesuatu babak tu, dan filem ni ada benda tu. Dia sangat uh,
bukan nak kata terlalu hebat sangat, tak ada lah, tapi bagus lah, bagus. Dia dia berjaya menaikkan, menunjukkan drama dalam fight sequence tu, dan koreografi dia pun uh, lain. Ada beberapa part, certain part yang kita nampak dia lain daripada yang saya pernah tengok sebelum ni lah. Dia tak adalah fight yang macam tu je kan, kita dah biasa tengok. Sebab tu dia kena ada drama dalam dalam pergaduhan atau atau fight tu. So kita akan rasa perbezaan dia daripada scene fight yang lain, sebab fight ni kadang-kadang kita koreo ni kita tak boleh nak beza sangat pun dengan banyak yang dah pernah buat. Tapi drama tu yang akan buat, bila kita selitkan drama dalam pertarungan tu yang akan buat dia jadi diingati lah. Dan antara part yang paling saya suka dalam filem ni adalah ending. Satu benda yang dalam filem tempatan yang susah saya nak dapat kepuasan adalah selalunya kat ending lah. Tapi filem ni dia bagi satu ending yang saya sendiri tak budget. Selalu kita kalau tipikalnya klise ya, bila aksi pertarungan melibatkan dua yang bermusuhan ni, kadang-kadang kita tahu just lawan hero menang kan. Kita kita mesti ke arah itulah pemikiran kita. Mungkin ada dramatik sikit lah dia punya scene nak menang tu ke apa kan. Cuma kali ni dia punya ending dia tu, saya suka sangat lah idea tu. Siapa yang buat tu, script writer atau director punya idea ke, sangat-sangat best. Dalam filem Melayu ni ending antara ending yang paling best lah. Bagaimana konflik tu settle dengan subtlenya, ya itu perkataan yang sesuai lah, dengan subtlenya. Sebenarnya satu pihak ni dia cuma nak ini daripada pihak yang ni, tapi pihak yang ni tak bagi dari dulu. Jadi benda tu jadi perpanjangan dan jadi dendam. Tapi sebenarnya simple je penyelesaian dia, tapi yang mamat seorang ni tak buat benda tu. Dan dia punya last tu, okay, memang best lah. So saya rasa macam nasib baik jugalah diajak oleh anak saya dan family saya untuk tengok cerita ni dan menonton dekat wayang kan. So satu kepuasan menonton yang agak best lah dekat panggung. Kalau tengok dekat Netflix ke nanti mungkin dah drop sikit lah dia punya excitement tu kan. Apa lagi nak cerita lakonan ada Azira Syafinah ni pun saya rasa memang padu lah. Ada satu scene tu di mana dia selepas satu kejadian yang hampir menghilangkan jari dia, dia punya expression tu dengan abang dia Zulrifin, macam mana dia gambarkan dia punya dia ketakutan dia macam bagus lah dia. Bagus. So ada satu lagi, saya suka satu watak ni yang saya tengok kat sini, saya rasa nama dia Bo lah, Ubay Amir. Dia saya suka dia punya dia punya persona dia punya fizikal dia macam agak rendah gempal-gempal gitu. Tapi lakonan dia, dia ada satu lakonan, saya rasa dia lebih kepada appearance lah. Dia punya appearance look dia tu nampak cool lah sebagai watak gangster kan. Dia boleh ni lah, boleh kalau dekat filem Korea kan ada satu karakter, saya lupa nama dia siapa nama dia. Sekejap. Macam dekat Korea tu kita mungkin boleh angkat dia ni jadi macam watak-watak Madong Seok yang badan gempal tu kan. Don Lee atau nama dia Don Lee. Dia boleh ke arah tu lah. Kadang-kadang kita hero ni, kita fizikal kita dah terlalu nak yang macam tu, badan rip apa je kan. Tapi kadang-kadang kita ada variety, satu watak yang badan gempal sikit, yang tak tinggi, yang tak klise macam hero tapi dia power kan. Itu saya rasa boleh bagi satu impact yang bagus jugalah. Dan okey, satu saya menonton filem ni, dalam tengah menonton tu masa tu juga saya rasa nak pergi gym lah, pergi workout. Tengok dia orang punya badan gila lah, rip gila. Dia orang punya preparation
kita sedia tahu dalam high council memang dah ada badan yang uh, apa sesuai untuk fight scene, tapi dekat dalam ni saya rasa orang tambah muscle mass dia lagi, nampak lagi besar sikit. Dan ya, saya rasa satu filem yang wajar ditonton di panggung, dan wajar diangkat lah untuk kita dapat sequel, sebab ujung-ujung tu dia ada tease sequel. So ya, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. So kalau bintang saya bagi dari 10, saya bagi 9.5. Okay, Assalamualaikum.